رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقوى رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah pertemukan kita di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang kita menjauhkan diri kita dalam maksiat dan sentiasa lidah kita sering mengalunkan ayat suci Al-Quran. Moga-moga kita akan dipertemukan lagi pada setiap Ramadan, moga ianya menjadi bekalan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, seperti biasa hari ini tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita di dalam slot tazkirah bersama Yayasan Safa Negeri Sembilan yang mana kita akan berkongsi bersama para penonton pada hari ini tentang perkara-perkara yang bermanfaat yang boleh kita pakai sementara kita di dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Jadi hari ini kita bincang pula. Kalau sebelum ini saya membawakan kisah tentang vaksin, hari ini kita bawa juga berkaitan rapat dengan COVID ni. Memang tak lari jauh lah, iaitu kita swab test. Dan ada kali kalau kata vaksin tu mungkin dianya cukup 2 dos dah selesai. Tapi kalau swab test tu, kalaulah kita terkena kontak rapat dengan orang-orang yang ada positif dan sebagainya, mungkin dalam masa sebulan tu kita boleh kena sampai 2-3 kali. Jadi ramai yang bertanya, mungkin ramai masyarakat di luar tanya keliru hukumnya, ada kata boleh, ada kata tak boleh sebab ianya masuk ke dalam rongga dan sebagainya. Jadi hari ini saya nak berkongsi untuk kita sama-sama ulang kaji, kalau salah boleh betulkan, insya-Allah. Jadi berkaitan dengan swab test itu adalah kita memasukkan satu alat yang panjangnya lebih kurang 4 inci lebih ke dalam hidung kita ataupun ke dalam mulut kita, yang mana fungsinya itu untuk mengambil sampel mukus yang ada di dalam hidung dan juga yang berada di dalam tekak kita lah, dalam sampel dekat situ. Jadi di sini ulama juga mempunyai pendapat. Begitu juga ulama kontemporari ianya juga ada pendapat, dan juga ia telah dimasukkan ke dalam Majlis Jawatankuasa Khas Fatwa Kebangsaan untuk memutuskan swab test ini harus ataupun tidak dilaksanakan dalam bulan Ramadan, dan ianya adalah terlibat dalam perkara yang daruriyat ataupun darurat, yang mana ianya adalah suatu kepentingan supaya wabak ini tidak tersebar dengan lebih luas kalau kita tidak melakukan swab test pada masa dan ketika yang sepatutnya. Jadi oleh itu mereka telah berbincang, dan kita lihat ini, kalau kita lihat terutamanya di Malaysia yang menggunakan mazhab Syafi'i, ada beberapa pendapat. Yang pertamanya khilaf lah. Apabila kita kata khilaf di sini, tuan-tuan dan puan-puan yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna kedua-duanya boleh dilaksanakan. Bermakna bukan kata kalau kata tak boleh, yang boleh pula kita tinggalkan. Apabila ianya khilaf, dua-duanya itu adalah rahmat kepada kita, dan dua-duanya itu boleh diamalkan ataupun tidak diamalkan. Jadi pendapat yang pertama kata ianya hukumnya harus kerana ianya tidak masuk ke dalam. Maknanya dia hanya masih lagi di dalam rongga tetapi tak sampai lagi dalam kedalaman yang tidak dibolehkan, khayshum, ke hujung hidung itu sendiri. Begitu juga dengan mulut, ianya tidak sampai ke belakang, ke kerongkong kita untuk pergi ke perut. Jadi ulama yang pertama
kata ianya diharuskan kerana ianya tidak sampai had yang membatalkan puasa. Dan sebahagian ulama mazhab Syafi'i kata ianya tetap membatalkan kerana kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut, ke dalam rongga kita dan telah tak nampak ke mana ianya pergi. Contoh kata alat itu sebesar 4 inci, kita tak nampak ujung dia ke mana. Sama juga dalam hidung, kita tak nampak ia ke mana, maka hukumnya itu adalah membatalkan puasa. Dan mereka kata buat pada waktu yang lain, contoh kata pada waktu malam dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari segi hukum, ada ulama menyamakan, mentakiskan dengan cara Nabi menyuruh kita berkomor-komor, tetapi dalam bulan Ramadan tidak berlebihan dalam berkomor-komor kerana hukumnya adalah makruh. Jadi begitu juga dengan kita swab test ini, ianya bukannya tujuannya untuk memasukkan sesuatu, tetapi ianya adalah tujuan perubatan yang mana adalah termasuk dalam kepentingan hifzun nafsi ini, untuk mengambil sampel untuk kita tahu kita ni, status kita ni positif ataupun tidak. Berbeza kalau berkumur-kumur pun Nabi benarkan, apatah lagi yang ini. Kita bukan nak menyamakan, tetapi nak tunjukkan bahawasanya ada ulama yang mengizinkan, membenarkan kerana ia termasuk dalam perkara yang darurat, yang memerlukan kita kepada swab test tersebut. Jadi di sini keseluruhan melalui analisis majlis fatwa melalui negeri ataupun kebangsaan, mereka memutuskan hukumnya adalah harus untuk melakukan swab test di siang hari pada bulan Ramadan. Ada juga sebagai contoh di Pulau Pinang, lebih baik mengikuti jalan yang berhati-hati, ihtiyat, yang mana walaupun dia tak batal puasa, dia ihtiyat supaya mengqadakkan puasa mereka. Tapi ala kulli hal, majoriti ulama bersepakat ianya tidak membatalkan puasa kerananya tidak sampai tujuan untuk membatalkan puasa. Dan sedikit tambahan, kenapa berlakunya perbezaan di antara pendapat mereka tersebut adalah kerana pemahaman mereka dalam definisi had rongga tersebut di mana. Jadi sebab itulah berlakunya masalah khilaf dan sebagainya. Jadi ala kulli hal, para penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana kita telah ada majlis fatwa yang telah menghuraikan, menganalisiskan hukum-hukum tersebut, maka kita serahkan kepada mereka hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Maknanya apabila kita menyerahkan hukum segala keputusan itu kepada pihak pemerintah dengan mengikut segala lunas-lunas syarak, moga-moga ianya akan ada banyak kebaikan untuk kita ikut, untuk kita amalkan. Dan tuan-tuan perempuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, mana-mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mana yang tidak ada mana yang salah itu daripada saya sendiri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقوى رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقوى